Halo dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan kepada semua murid tingkatan 2 untuk kelas pendidikan moral. Jadi pada hari ini kita akan meneruskan lagi PDPR kita dengan tajuk Adab Dijaga Persahabatan Terbela, iaitu Unit 5. Minggu lepas kita telah mempelajari tentang unit 4, iaitu tanggungjawab diri membentuk keluarga bahagia. Jadi minggu ini kita mempelajari tentang persahabatan. Jadi cikgu rasa kamu memang dah tahu dah apa yang dimaksudkan dengan sahabat. Jadi kita akan teruskan pembelajaran kita dengan penerangan tentang dalam topik ini, kamu akan mempelajari tentang perlakuan beradab dalam persahabatan, kepentingan adab dalam persahabatan, perbezaan perlakuan beradab dengan tidak beradab dalam persahabatan, batasan adab dalam persahabatan, perasaan apabila menjalinkan persahabatan yang beradab, dan amalan hidup beradab dalam menjalinkan persahabatan pelbagai kaum. Kita akan mempelajari satu persatu dalam topik ini. Baiklah, kita teruskan dengan pembelajaran kita untuk konsep di mana tentang persahabatan ini. Setiap orang yang hidup di dunia ini memerlukan sahabat. Sahabat diperlukan pada setiap masa, tak kira susah, tak kira senang, gembira ataupun sedih. Persahabatan pada hakikatnya merupakan satu anugerah daripada Tuhan kepada manusia yang sentiasa memerlukan teman dalam hidupnya. Sahabat ini sentiasa setia dengan kita walaupun kita dalam keadaan yang berkurangan, kita hidup dalam serba kesusahan. Jadi sahabat yang baik memang akan sentiasa bersama dengan kita. Seterusnya juga, sahabat ini merupakan individu yang boleh berkongsi minat, berkongsi matlamat, berkongsi kerjaya dengan kita. Jadi biasanya rakan ini ataupun sahabat ini merupakan individu yang dapat mewujudkan kerjasama pada saat yang diperlukan. Seterusnya juga, sahabat ini merupakan individu yang berinteraksi dengan kita, yang selalu menghiburkan kita, yang selalu berkongsi pendapat dan juga membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Baiklah kelas, kita teruskan. Tak kira siapapun kita, beradab dalam persahabatan itu perlu diutamakan untuk membina dan mengekalkan hubungan yang baik sesama rakan. Berikut merupakan contoh perlakuan beradab dalam persahabatan. Yang pertama, menjaga keaiban sahabat. Contohnya ialah tidak membocorkan rahsia. Rakan kamu memilih kamu untuk menjadi sahabat baik dia. Jadi dia berkongsi ataupun menceritakan segala masalah dia, segala rahsia dia kepada kamu. Jadi rakan yang baik tidak akan membocorkan rahsia sahabatnya. Yang kedua, saling menghormati, iaitu tidak mengejek sahabat. Kita berkawan baik, jadi kita tak perlu ejek kawan kita. Yang ketiga adalah ikhlas, di mana memberikan tunjuk ajar dalam pelajaran, ikhlas dalam membantu. Jangan selepas kita memberi bantuan, jangan pula kita mengharapkan balasan. Yang keempat adalah bertoleransi, tidak menengking ketika bercakap. Kita perlu bercakap sebaik yang mungkin, menggunakan nada yang rendah, mengeluarkan perkataan yang sopan sewaktu bercakap dengan rakan. Dan yang kelima, memberikan sokongan, menasihati ke arah kebaikan. Yang ini apabila kita merasakan diri kita sangat lemah ataupun kita tidak mampu ataupun mempunyai masalah dalam pelajaran. Jadi sebagai seorang sahabat yang baik, kita mesti memberikan sokongan kepada rakan kita.
Seterusnya, apakah kepentingan adab dalam persahabatan ini? Yang pertama, mengelakkan perselisihan faham dan juga pertelingkahan. Contoh, tidak membuat sesuatu yang melugakan hati sahabat. Jadi sekiranya berlaku perselisihan faham kamu dengan rakan kamu, cepat-cepatlah minta maaf. Kedua, menjaga hati dan perasaan. Contohnya, bercakap dengan sopan dan berhemah dengan sahabat. Walaupun kamu dan sahabat kamu dalam lingkungan umur yang sama ataupun sebaya, kamu mesti saling menghormati antara satu sama lain. Kepentingan yang ketiga, mengeratkan hubungan persahabatan. Contohnya, menziarahi sahabat yang sakit. Rakan ini merupakan orang yang paling rapat dengan kita. Contohnya, sekiranya dia tidak hadir ke sekolah, jadi kamu tahu yang dia sakit. Jadi kamu bertindaklah untuk menziarahi ataupun melawatnya ke rumah. Sekurang-kurangnya bertanyakan kabar di telefon. Kepentingan yang keempat, menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada sahabat, iaitu menjaga rahsia dan aib sahabat. Jadi kalau rakan kamu dah bercerita dengan kamu ataupun sharing masalah dia dengan kamu, janganlah kamu menyebarkan rahsia itu kepada orang lain. Yang kelima, kepentingannya ialah meningkatkan kerjasama dan tanggungjawab kepada sahabat, iaitu sentiasa menjaga batas-batas persahabatan. Yang dimaksudkan dengan batas persahabatan ini adalah contohnya pelajar lelaki dengan pelajar perempuan yang berkawan baik. Jadi perlu ada batasnya dekat situ, di mana jangan berlebih-lebihan apabila berkawan. Jangan bersentuh-sentuhan, jangan pukul-memukul. Biasanya dibuat macam itulah. Boleh bergurau di dalam kelas ataupun di mana-mana. Tetapi pastikan gurauan kamu itu tidak menyakitkan hati kawan kamu tadi. Jelas tentang ini, kelas? Sebentar tadi kita telah mempelajari kepentingan beradab dalam persahabatan. Seterusnya ini ialah tentang contoh perlakuan tidak beradab dalam persahabatan. Perkara-perkara yang cikgu dah senaraikan ini ataupun perlakuan yang dah cikgu senaraikan ini perlu dielakkan dalam persahabatan. Yang pertama, menghina sahabat. Yang kedua, menyebarkan keburukan sahabat. Yang ketiga, mengkhianati. Yang keempat, memungkiri janji. 4 perkara ini ataupun perlakuan ini merupakan perlakuan yang tidak beradab. Jadi untuk menjalinkan hubungan persahabatan yang baik, yang mesra, perkara ini ataupun perbuatan ini perlu kamu jauhi. Kita teruskan. Sebentar tadi kita dah belajar tentang contoh perlakuan beradab. Yang kedua, kepentingan adab dalam persahabatan. Contoh perlakuan tidak beradab dalam persahabatan. Dan seterusnya ini adalah batasan dalam persahabatan. Yang pertama, tidak mencampuri urusan pribadi sahabat, tidak berprasangka buruk dan mencurigai sahabat, menjaga batasan pergaulan lelaki dengan perempuan, tidak menghina kekurangan sahabat, tidak melakukan tindakan yang boleh menyakitkan hati sahabat, dan tidak menggunakan barang sahabat tanpa kebenaran. Walaupun kamu rapat dengan rakan kamu, pastikan ada batasan dalam persahabatan kamu, terutamanya berkenaan dengan hal peribadi ataupun hal keluarga rakan-rakan kamu. Kamu tak boleh campur tangan dalam urusan keluarganya. Begitu juga cikgu tekankan kat sini, menjaga batasan pergaulan lelaki dengan perempuan. Jadi kamu dah faham dah maksud ini, batasan itu seperti apa? Cikgu dah bagi dah contoh di slide yang sebelumnya. Jadi cikgu harap kamu faham tentang batasan dalam persahabatan ini.
Secara kesimpulannya, seorang sahabat perlu memiliki sifat-sifat yang terpuji untuk diikuti dan dicontohi. Seorang sahabat juga boleh membahagiakan kita untuk menjalani kehidupan dan membantu kita ketika diperlukan. Kita perlu mengamalkan dan menghayati nilai seperti kejujuran, kebebasan, toleransi, hemat tinggi dan saling membantu untuk mengukuhkan persahabatan itu. Oleh itu, kita perlu bertindak sebagai seorang sahabat yang baik terlebih dahulu untuk mendapatkan persahabatan yang diimpikan. Selalu ambil berat terhadap rakan kamu. Tak kisahlah dia dari keluarga yang sederhana ataupun tidak. Bersahabatlah dengan pelbagai bangsa, pelbagai agama. Jangan memandang status rakan-rakan kamu. Jadi cikgu harap kamu boleh menjalinkan hubungan yang baik sesama rakan kamu. Ini merupakan tugasan PDPR pada minggu ini, iaitu soalan subjektif. Arahannya ialah jawab semua soalan di bawah. Soalan yang pertama, tandakan betul pada pernyataan yang benar dan salah pada pernyataan yang salah. Okay, jadi kamu perlu tandakan tik iaitu betul dan X pada pernyataan yang salah. Salin A sehinggalah H dalam buku pendidikan moral kamu. Tugasan yang kedua pula, senaraikan batasan pergaulan dengan sahabat. Okey. Untuk mendapatkan jawapan ini, rujuk balik nota yang dah cikgu terangkan pada slide yang sebelumnya. Senaraikan batasan pergaulan dengan sahabat. Nanti rujuk balik nota itu untuk dapatkan jawapan bagi tugasan yang kedua ini. Sebelum cikgu mengakhiri kelas kita, cikgu nak ingatkan kembali, latihan perlu dibuat dan salin dalam buku tulis pendidikan moral. Siapkan tugasan dan hantar pada WhatsApp group setelah selesai untuk semakan tugasan. Sebarang persoalan tentang tugasan ini ataupun kurang jelas, sila hubungi cikgu. Jadi kelas, terima kasih untuk kehadiran hari ini. Terima kasih atas kerjasama sepanjang PDPR ini. Jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Stay safe.